أستغفر الله إن الله كان توابا 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 الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين وبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. Sadaqallahul Azim. Katakanlah wahai Muhammad, sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu semuanya. Diutus oleh Allah yang menguasai langit dan bumi. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimah-kalimahnya, yakni kitab-kitabnya. Dan ikutilah Dia supaya kamu beroleh hidayah petunjuk. Dan di antara kaum Nabi Muhammad dan di antara kaum Nabi Musa ada satu golongan yang memberi petunjuk kepada orang ramai dengan perkara-perkara yang hak, dan dengannya mereka menjalankan keadilan.
Dan kami membahagikan mereka Bani Israel menjadi 12 suku sebagai golongan-golongan besar. Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka terpancarlah daripadanya 12 mata air. Tiap-tiap golongan di antara mereka mengetahui tempat minum masing-masing. Dan kami naungi mereka dengan awan. Dan kami turunkan kepada mereka man dan salwa. Lalu kami berfirman, makanlah dari benda yang baik-baik yang telah kami kurniakan kepada kamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami dengan kekufuran mereka, tetapi mereka adalah menganiaya diri mereka sendiri. Dan ingatlah, ketika dikatakan kepada mereka, tinggalkanlah dalam bandar ini dan makanlah dari makanannya apa sahaja yang kamu sukai. Dan berdoalah dengan berkata, wahai Tuhan kami, gugurkanlah dosa kami. Dan masuklah melalui pintu bandar itu dengan tunduk merendah diri, supaya kami mengampunkan dosa-dosa kamu. Kami akan menambah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka orang-orang yang zalim di antara mereka menukarkan perintah itu dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Oleh itu kami turunkan azab dari langit menimpa mereka dengan sebab kezaliman yang mereka lakukan. Ayat yang kita bacakan ini bermula ayat 158 sehingga ayat 162. Masih lagi dalam suratul A'raf, surah yang ke-7 pada juzuk yang ke-9. Bila mana Allah Ta'ala berkata dan berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inni Rasulullah, sesungguhnya aku ialah pesuruh Allah, ilaikum jami'a, kepada semua kamu, sama ada di kalangan Kristian, Yahudi, kalangan penyembah berhala, kalangan jin, kalangan mana-mana manusia yang ada pada zaman itu, bahawa kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semua. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, iaitu Allah yang baginya segala kerajaan langit dan bumi. La ilaha, tidak ada Tuhan, illahu, melainkan dia, yakni Allah. Yuhyi, dialah yang menghidupkan. Wa yumit, dan dialah Allah yang mematikan. Kerana itu fa'aminu, maka berimanlah kamu semua dengan Allah dan Rasulnya Nabi yang ummi. Yang dimaksudkan Nabi yang ummi ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan ummi ialah perkataan yang memberi maksud tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, sebagai satu daripada keistimewaan Rasulullah. Ia berbeza dengan manusia biasa. Kalau tak pandai baca, tak pandai tulis, maka itu kecacatan. Tetapi bagi Nabi SAW tidak pandai membaca dan menulis itu satu kesempurnaan. Kenapa? Bagi menunjukkan Allah lah yang mengajar Rasulullah. Bahawa Nabi tak ambil ilmu daripada pembacaan. Baca buku tu, baca buku ni. Ataupun baginda SAW menulisnya sendiri. Maka perkataan ummi ini satu sifat yang paling mulia bagi baginda SAW. Bagi menunjukkan direct semua tutur kata Nabi wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Muhammad itu bertutur dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan. Dan ini memberikan keyakinan 100% bahawa Al-Quran ialah apa yang Allah Ta'ala turunkan, bukan apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam reka dan tulis. Maka ini istilah ummi. Bila kita sebut tak pandai baca, kan Rasulullah kan baca Quran. Apa maksud tak pandai baca? Maksudnya tidak boleh membaca sesuatu yang tertulis, tetapi Rasulullah boleh menyebutnya. Umpama kita katakan budak kecil. Budak ni tunjuk buku, dia tak kerti baca, kita pun ajar dia Qul Huwallahu Ahad. Maka dia membacanya Qul Huwallahu Ahad tanpa melihat pada tulisan. Maka ini mukjizat Nabi SAW. Kerana itu dalam perjanjian Hudaibiyah, ketika mana orang kafir meminta Rasulullah membuang perkataan Rasulullah, sebab kata Suhaib bin Amri yang ketika itu masih kafir,
Bila dalam catatan perjanjian Hudaybiyah, ini perjanjian antara Suhaib bin Amri yang mewakili orang Quraisy dengan Muhammad Rasulullah. Lalu kata Suhaib, kenapa tulis Rasulullah? Kalau kamu Rasulullah, kami akan perangi kamu. Kami tak iktiraf. Cukup menyebut Muhammad bin Abdullah. Lalu Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali yang menjadi juri tulis waktu itu memadamnya. Sayyidina Ali tidak mahu melakukannya. Kenapa? Ini Rasulullah. Kamu suka tak suka? Rasulullah melihat pada siasah. Para sahabat nak pertahankan hak tadi. Kalau Rasulullah kata, tunjuk aku mana satu kat mana, tunjuk. Kalau Rasulullah pandai membaca, Nabi tak perlu rujuk untuk sesiapa menunjuk kalimah itu. Tunjuk mana perkataan. Maka Rasulullah SAW pun dikatakan dia buat garis macam tu. Seumpama memotong. Tetapi tulisan tu ada. Macam kita tulis sesuatu tak jadi cancel, kita pun just kita buat satu garis. Buat satu garis. Maka ini menunjukkan Rasulullah SAW dia tak membaca dari tulisan, baginda membacanya daripada hafazan. Dan hafazan Rasulullah bukan daripada akalnya, tapi hatinya. Nabi menghafal dari hatinya. Kita hafal daripada kepala, sebab tu kita banyak tak ingat. Sebab dalam kepala itu macam-macam. Baginda SAW hafalnya pada dadanya, pada hatinya. Maka ini kekuatan hafazan baginda SAW. Disimpan sebaik-baiknya. Maka Allah kata lagi, Nabi Ummi ini alladhi yang yu'minu billah, yang sebenar-benar beriman pada Allah, yakni mengetahui cara beriman pada Allah yang sebenar. Wa kalimatihi, dan segala perintahnya, kalimahnya, kitab-kitabnya. Wattabi'u, maka ikutlah dia. La'allakum tahtadun, supaya kamu semua mendapat petunjuk. Baik, selepas kita kisahkan Nabi Musa, tiba-tiba datang kisah Nabi Muhammad. Pertama kita nak beritahu bahawa semua kisah-kisah dalam Quran bagi menghiburkan Nabi SAW. Kan Rasulullah memikul dakwah yang berat. Ini kerana dakwah Rasulullah bukan untuk satu kaum sahaja, untuk semua kaum. Dan ini kerana baginda SAW menghadapi kaum yang begitu degil, yang begitu keras. Sifat kaumnya mendustakan baginda SAW. Maka Allah hiburkan Rasulullah dengan semua cerita Nabi-Nabi. Bermula kisah Nabi Nuh. Kerana baginda adalah Rasul pertama yang diutuskan menghadapi kerana kaum kesesatannya. Dan diikuti dengan kisah Nabi Hud. Dan kisah Nabi Saleh. Kisah Nabi Lut dan kisah Nabi Syuaib. Kemudian kisah Nabi Musa, kisah ke-6. Sebelum dibawa tentang Rasulullah, untuk memberitahu semua kisah itu, iktibar bagi dakwah Rasulullah SAW. Dan iktibar bagi semua yang menolak dakwah Nabi SAW akan musnah, hancur, binasa. Baik, kenapa datang kisah Rasulullah? Datang perintah ataupun penafsiran tentang Rasulullah. Kalau kita masih ingat bila Musa melihat kaumnya sesat, maka Musa mencampakkan lauh kitab Taurat yang berada di tangannya. Iaitu catatan pada batu yang dipegang oleh Musa yang berkeping banyaknya. Ada yang menyatakan 7 keping, ada kata 2 keping. Yang perlu kita tahu bahawa ia tercatat kitab Taurat. Maka Nabi Musa mencampakkannya. Sebahagian masih sempurna, sebahagian hancur berderai. Inkashar. Maka pasti jiwa ini ingin mengetahui apa isi kandungan Taurat. Dan lebih-lebih kita nak mengetahui yang pecah tu apa. Apa yang pecah? Keinginan yang membuat-buat atau keinginan ingin bertanya. Bahkan di kalangan ahli kitab bila mendengar ayat ini. Bila menyebut Musa AS mencampakkan kitab Taurat. Ketika mana kaumnya belum tahu apa isi kandungannya. Sebab mereka tergesa-gesa menyembah patung berhala anak lembu. Kerana Musa Samiri mempengaruhi Bani Israel ketika itu, konongnya Musa sudah mati. Musa patut keluar 30 hari. Tapi tak balik-balik. Kerana Nabi Allah Musa diperintahkan mencukupkannya jadi 40 hari. Maka bila Musa balik selepas 40 hari bermunajat dengan Allah dan menerima kitab Taurat, maka bila dia pulang tengok kaumnya menyembah patung lembu, menyebabkan baginda marah dan mencampakkan kitab Taurat yang berada di tangannya secara spontan, gerakan spontan. Kerana melihat kemungkaran yang lebih besar, mensyirikkan Allah. Lalu dia cepat-cepat memarahi saudaranya Harun. Lalu Harun menyebut alasannya, maka dia kembali melihat kaumnya dan mengetahui sebab dan puncanya daripada Musa Samiri. Akhirnya Nabi Allah Musa menghukum Musa Samiri dan mengambil patung anak lembu, dibakar
dan dibuang ke laut. Dan ada riwayat kita sebut dia beri minum kepada orang-orang untuk kerana sebahagian mereka tak mengaku menyembah, sebahagian mengaku dan bertaubat. Kemudian diperintahkan mereka bertaubat dengan membunuh sesama mereka. Manakala turun perintah Allah Ta'ala supaya Musa membawa 70 orang pergi bermunajat kali yang kedua. Supaya mereka semua ini mendengar bahawa ini adalah kalimah Allah. Maka Musa membawa Harun dan membawa orang-orang yang tidak terlibat dalam penyembahan patung anak lembu untuk menunjukkan kemuliaan mereka. Maka berlaku gempa yang kita sebut semalam dan doa Nabi Musa. Maka tiba-tiba tercatat pula kisah Nabi Muhammad. Kerana saya katakan kandungan Taurat itu apa? Tentang kerasulan Nabi Muhammad. Kalau semalam kita sebut tentang sifat umat Muhammad. 3 sifat umat Muhammad. Dan kemudian kita menyebut tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran, menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang tidak baik. Sifat-sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dilanjutkan pula tentang bagaimana bentuk risalah Rasulullah. Bentuk risalah Rasulullah ialah umum pada semua manusia. Umum. Supaya Bani Israel, Yahudi dan lain-lain tidak berkata, ini cuma khusus untuk orang Arab, bukan untuk kami. Atau orang Kristian juga mendakwa demikian. Ini khusus kepada orang akhir zaman. Kami yang dah beriman dengan Injil, kami pegang dengan Injil. Maka jawapannya tidak. Sebab itu ayatnya berbunyi, katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia. Kataan wahai manusia di sini kepada semua yang disebut mukallaf. Sesungguhnya aku Rasulullah, sekarang akulah Rasulullah. Dan kita dah beritahu sebelum ini jarak Nabi Musa dengan Rasulullah itu hampir 2000 tahun. 2000 tahun. Dan jarak Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa hampir 600 tahun. Ada yang menyebut 560 tahun. Tapi secara kasarnya, roughly-nya ialah 600 tahun. Ini jarak. Dan tidak ada Rasul. Dan tidak ada yang mendakwa Rasul dalam tempoh 600 tahun. Maka datang Rasulullah menceritakan kembali melalui wahyu tentang kisah Nabi-Nabi ini yang sudah pun dilupui oleh ramai manusia. Bahkan tidak diketahui melainkan jalan wahyu. Atas sebahagian cerita ini tidak terkandung dalam Taurat. Untuk menunjukkan ini wahyu dari Allah. Sedangkan Nabi SAW tidak pernah pergi ke tempat ini. Nabi tak pernah pergi ke Madian, tak pernah pergi sekian-sekian. Bagaimana Rasul dapat maklumat itu? Bagaimana Rasul dapat tahu? Kalau bukan daripada wahyu bagi menunjukkan benarnya Nabi SAW. Maka itu dia punya rentetan munasabah. Kenapa tiba-tiba bawa kisah Rasulullah SAW dan perintah pada Rasulullah kalau sebelum ini kita dah diulit dengan kisah Bani Israel. Kita sebut tentang apa yang terkandung dalam Taurat. Itu kerasulan Nabi Muhammad SAW. Maka kerasulannya sebab kita menyebut sifat umatnya dan sifat baginda SAW, maka risalah ini ialah risalah umum. Atau disebut umumur risalah Islamiyah. Islam untuk semua. Bukan untuk orang Arab, bukan untuk orang Melayu, bukan untuk orang Cina. Bukan untuk orang Afrika dan sebagainya. Bahkan untuk semua. Manusia dan jin. Maka kesemua kena beriman kepada Allah Ta'ala dan kepada Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW ini sifatnya ialah ummi. Dan sifat Nabi SAW ini benar-benar menunjukkan jalan keimanan. Siapa yang cuba mencari keimanan dengan mengikuti jalan lain, maka dia tak akan jumpa iman. Jalan keimanan yang sebenar ialah jalan keimanan yang dibawa oleh Nabi SAW. Tauhid yang dibawa oleh Nabi SAW. Hukum hakam yang dibawa oleh Nabi SAW. Perintah dan larangan yang dibawa oleh baginda SAW. Siapa yang cuba beriman dengan membelakangi Rasulullah, maka dia tidak beriman. Dia tidak beriman dengan Allah, dengan Rasulnya, bukan dengan perintahnya. Kan itu Allah menyebut wattabi'u, maka kamu semua kena ikut baginda. La'allakum tahtadun, itu sahaja yang menjadikan kamu dapat petunjuk. Itu je. Yang berkata kami dapat petunjuk dengan cara yang lain, Nabi lain, maka jawapannya tidak. Seorang hanya mendapat petunjuk melalui jalan Nabi SAW. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Sesungguhnya inilah jalannya. Jalan yang lurus. Maka hendaklah wajib kamu ikut. Wa la tattabi'us subul. Jangan ikut jalan lain. Fatafarraka bikum an sabilih. Niscaya kamu tidak akan sampai pada jalan Allah. Kemudian Allah Ta'ala lepas cerita tentang Rasulullah. Dah komplit cerita Rasulullah dari sudut asas penting. Itu umat Muhammad bagaimana sifatnya? Tak macam umat Yahudi.
Bagus mereka ini, beriman dengan sungguh-sungguh, mentaati Nabi SAW dengan sungguh-sungguh. Dan demikian juga sifat Rasulullah SAW. Dan demikian juga risalah. Maka Allah berbalik menceritakan kisah Nabi Musa kembali. Bila Allah berfirman, wa min qaumi Musa, di kalangan kaum Nabi Musa itu ada sekelompok, sekumpulan, ummatun, satu umat, yahduna bil haq, yang senantiasa mendapat petunjuk dan memberi petunjuk kepada manusia, untuk menunjukkan bahawa risalah Nabi Allah Musa AS, walau baginda wafat, yakni Musa wafat, maka tetap akan ada orang yang menyambung risalah ini. Kita tahu dalam kisah Bani Israel, mula-mula yang meninggal dunia ialah Nabi Allah Harun AS. Kemudian Nabi Allah Musa. Dan Nabi Allah Musa meninggal pada usianya 120 tahun. Dan baginda melalui 3 fasa hidup, kata ulama sirah. Fasa pertama, 40 tahun pertama di Mesir, duduk dalam istana Firaun. 40 tahun fasa kedua berada di Madian bersama dengan Nabi Syuaib menikahi anaknya. Walaupun sesudah dia melunasi mas kahwinnya 10 tahun, maka dia terus tinggal di sana sehingga tetap kuat. Dan fasa ketiga di mana Musa kembali ke Mesir dan kemudian mengeluarkan Bani Israel daripada Mesir dengan terbelahnya laut dan menuju ke Syam atau menuju ke Palestin dan terperangkap di Sinai angkara perbuatan kaum yang derhaka, yang degil. Maka Nabi Musa bersama dengan kaumnya terperangkap di sana selama 40 tahun. Dan Musa wafat pada usianya 120 tahun. Ini fasal kehidupan Nabi Allah Musa AS. Dan bila Nabi Allah Musa wafat, maka digantikan oleh Nabi Yusha bin Nun AS. Dan ini yang disebut oleh Allah, daripada kaum Musa akan tetap ada satu ummah yang membimbing manusia ke arah petunjuk. Artinya ajaran Nabi Musa AS, Islam pada zaman Nabi Musa, walaupun Nabi Musa wafat, ia berterusan dengan kelompok yang mempertahankan kebenaran ini. Yang bukan sekadar dapat petunjuk, mereka memberi petunjuk, wabihi ya'dilun, dan mereka berhukum dengan hukum tersebut. Sebab itu kalau kita lihat fasal pemerintahan Bani Israel juga mengalami 3 fasal. Fasal yang diperintah oleh Nabi-Nabi. Bermula dengan Nabi Allah Yusha bin Nun AS. Maka diikuti dengan Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman. Ini fasal di mana kerajaan Bani Israel dipimpin oleh Nabi-Nabi. Kemudian diikuti oleh raja-raja. Yang mereka bukan lagi Nabi, raja. Dan kemudian diikuti dengan kelompok yang zalim, yang jahat. Sehinggalah mereka binasa dan mereka dihalau keluar selama-lamanya daripada bumi Palestin. Sehingga mereka keluar. Dan mereka tak boleh pulang lagi. Walaupun hari ini mereka pulang dengan menggunakan bantuan kuasa-kuasa besar dunia. Melalui perjanjian tahun 1948 mereka masuk. Dibantu oleh Britain, dibantu oleh Amerika Syarikat, oleh Perancis, oleh Rusia, oleh China, oleh kuasa-kuasa veto dunia untuk mengasaskan negara haram. Namun sebahagian besar Yahudi tidak mengiktiraf negara tersebut kerana mereka tidak boleh mengambil negara Palestin sesudah itu melainkan dengan cara damai. Kerana mereka percaya Palestin ialah bumi hadiah Allah. Kalau mereka berperang, itu bukan nama hadiah. Mereka merampas. Sebab itu sampai hari ini ada sekelompok Yahudi yang tidak mengiktiraf kerajaan Yahudi hari ini kerana tidak mengambilnya secara apa yang disebut dalam kitab Taurat. Itu mengambilnya secara aman. Tidak diambil secara aman. Dirampas. Penipuan, penindasan. Dan itu yang mereka lakukan sampai hari ini. Pencerobohan tanah-tanah umat Islam di Palestin. Sebab mereka sebenarnya sudah diharamkan untuk masuk selama-lamanya. Oleh kerana mereka tetap masuk, maka Allah menghukum mereka dengan hukuman paling keras, di mana orang beriman akan membunuh semua mereka dan tidak lagi diterima taubat mereka. Ia berbeza waktu mereka menyembah patung anak lembu. Diterima sebahagian taubat mereka. Namun mereka melakukan kedegilan yang berikutnya, memasuki bumi ini secara haram, iaitu bumi umat Islam Palestin, maka mereka akan dihukum oleh orang Islam. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta yaqtulal muslimun al-yahud. Tidak akan berlaku kiamat sehingga orang Islam membunuh semua orang Yahudi. Semua. Dibunuh mereka. Kenapa? Tentang mereka ialah perompak-perompak yang masuk ke negara umat Islam. Kedegilan mereka menyebabkan mereka cuma memahami bahasa kekerasan. Itu secara ringkas. Kembali kepada kisah Nabi Musa. Wa qatta'nahum musnatai asyrata asbatan umama. Dan kami telah membahagikan Bani Israel ini kepada 12 kabilah, 12 puak.
merujuk kepada 12 adik-beradik. Iaitu anak Nabi Yaqub AS, 12 orang. Maka mereka ini membentuk setiap puak. Wa auhayna ila Musa, dan kami mewahyukan kepada Musa AS. Izistasqahu qaumuh, ketika mana kaumnya haus dahaga di padang sesat. Dek kepanasan terik matahari mereka dahaga. Bila Allah perintahkan Bani Israel supaya masuk negara Filistin, mereka enggan masuk kerana mereka takut berperang, mereka takut mati. Maka Allah menghukum mereka berada di padang Sinai selama 40 tahun. Yatihuna fil ard arba'ina sanah. Mereka sesat selama 40 tahun. Maka dalam tempoh itu dan padang Sinai ini tempat yang paling panas. Kalau di Mesir ni antara tempat yang paling panas. Mereka dahaga. Dan tak ada sumber air, sungai dan sebagainya. Tak ada. Lalu mereka meminta Nabi Musa, wahai Musa, datangkan kepada kami air. Maka Allah mewahyukan Nabi Musa, anidrib bi'asakal hajar, supaya tongkat tadi dipukul batu. Bila tongkat Nabi Musa dihentakkan pada batu, fambajasat, maka terpancarlah. Memancutlah. Minhu, daripada batu itu, isnata asyrata aina, 12 mata air. Qad anima kullu unasin mashrabahum, setiap kabilah 12 tadi akan meminum daripada pancuran mereka masing-masing. Kenapa? Kerana mereka ini berbalah. Mereka ini saling dengki-mendengki, saling mengampas kuasa antara satu sama lain. Dengki mereka sebagaimana daripada mukadimah cerita bagaimana mereka dengki pada Yusuf dan Benyamin. Mereka sanggup buat apa pun walau adik-beradik. Kerana itu untuk mengelakkan perbalahan mereka, sebagaimana laut juga terbelah dengan 12 belahan. Di mana bila Nabi Musa memukul Laut Merah, maka dia membentuk 12 lorong. Setiap kabilah akan lalu lorong masing-masing. Mula-mula jalan luas, kemudian depan tu lorong-lorong masing-masing. Dan demikian juga waktu mereka kehausan, Musa memukul batu dengan tongkat. Sebagai satu mukjizat, maka terpancar 12 mata air. Qad alima kullu unasin mashrabahum, setiap kabilah meminum air mengikut saluran masing-masing. Wa zallalna, dan kami beri lagi nikmat dengan kami teduhkan mereka dengan awan. Alaihimul ghamam. Kita sebut Sinai ni panas. Panas. Daripada pagi lagi panas, sampai petang pun panas. Maka Allah Ta'ala lindungi mereka sebab pokok-pokok tak ada ni. Dilindungi mereka dengan awan-awan yang redup. Sebagai satu nikmat. Wa anzalna alaihimul manna wassalwa, dan kami turunkan kepada mereka manisan dan daging untuk makanan mereka selama 40 tahun sesat. Dan kami berfirman, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik ini. Ini datang dari syurga. Ini datang daripada langit. Yang baik, yang tak payah kamu cocok tanam, yang tak payah kamu berpeluh-peluh untuk mencarinya, dia turun depan kamu dengan mudah. Wa ma zalamuna, kalau kamu tetap kufur sesudah kami beri nikmat ini, kamu tidak memberi mudarat kepada kami. Kamu tidak menzalimi Allah. Tapi walakin kanu anfusahum yazlimun, kamu zalim diri sendiri. Baik, selepas kita sebut tentang alamiyatu keuniversalan risalah Nabi Muhammad SAW, kembali Allah nak cerita tentang kaum Nabi Musa. Ada sebahagian yang beriman, yang patuh, yang taat, yang ikut. Tapi kebanyakan mereka ni degil. Walaupun diberi nikmat yang banyak. Cerita ini untuk dihalusi oleh penduduk Mekah. Bukan pada semua manusia. Kamu dapat nikmat banyak dari Tuhan. Tapi kamu syirikkan Allah. Kamu melawan Rasulmu. Persis kamu sebagaimana kisah Nabi Musa. Ini kaum Bani Israel yang terus dihukum oleh Allah dek kebiadaban mereka, kerana mereka ini mengingkari nikmat Allah dan terus melakukan kezaliman demi kezaliman, sedangkan nikmat Allah berterusan. Walau kejahatan mereka itu cuma merugikan diri mereka sendiri. Dan sama sebagaimana kamu, wahai orang Mekah, wahai sekalian orang kufur, apa yang kamu lakukan tak akan beri mudarat kepada Allah. Yang nak tolak hukum Islam, yang tak nak sembahyang, yang tak nak tutup aurat, yang tak nak meninggalkan yang haram, itu tak beri mudarat apa-apa kepada Allah dan kepada Islam. Kamu yang akan jadi masalah. Kamu memudaratkan diri kamu sendiri sebagaimana Bani Israel. Kemudian Allah Ta'ala menyebut nikmat lagi. Wa idh qila lahum uskunu hadzal qaryah. Dan ingatlah ketika mana kami memberikan keizinan kamu untuk masuk ke negeri ini. Perkataan qaryah di sini ialah Filistin. Masuk. Wa kulu minha, dan nikmatilah
Sebab bumi Palestin Allah dah sebut diberkati timur dan barat untuk mereka. Makanlah segala yang tumbuh, yang hasil daripada negara tersebut. Haitsu syi'tum, apa sahaja. Wa qulu hittah, dan katakan ya Allah keampunanmu ya Allah. Wadkhulul baba sujjada, dan masuklah ke gerbang pintu kota dengan rendah diri. Dengan tawaduk, bersyukur dengan kemenangan Allah beri. Naghfir lakum khati'atikum, maka nescaya kami akan ampunkan dosa-dosa kamu. Sanazidul muhsinin, dan kerana itu kami akan sentiasa menambah kebaikan, kemuliaan kepada orang yang berbuat baik. Tapi apa yang kamu buat, kata Allah? Fabaddala alladhina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum. Kamu ubah perkataan. Kamu ubah kalimah yang Allah kata hittatun, yakni keampunanmu ya Allah. Kamu ubah jadi hintatun, ya Allah gandum. Kamu kata kekayaan, harta. Fa'arsalna alaihim, lalu kami timpakan kepada kamu rizan, penyakit ta'un. Minas sama, yang turun daripada langit. Bima kanu yazlimun, disebabkan kejahatan kamu. Baik, Allah menyebut nikmat-nikmat pada Bani Israel, kemudian pendahakaan mereka. Sama ada nikmat itu pada zaman Nabi Musa, hatta pada zaman pengganti Musa, Yusha' bin Nun. Dan kita tahu bahawa Yusha' bin Nun, bila kita dah sebut tadi, bila Musa wafat, Yusha' bin Nun lah yang memimpin Bani Israel masuk ke Palestin dan berjaya mengalahkan bangsa Kanaan yang memerintah Palestin ketika itu. Maka mereka diminta selepas menang tawaduk, jangan sombong bila menang. Bukan diminta menundukkan diri, tunduk. Tanda bukan kesombongan bila kita dapat suatu kenikmatan. Jangan sombong, tunduk diri kita, tawaduk. Dan menyebut perkataan hittah, ya Allah keampunanmu. Kan itu bila Nabi SAW menang dalam pembukaan kota Mekah, apa kata Allah? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Pujilah Allah dan mohon ampun, istighfar. Innahu kana tawwaba. Allah itu Maha Pengampun. Maka Nabi Muhammad SAW waktu dia masuk Mekah, pembukaan kota Mekah, Nabi tunduk. Dan Nabi awalkan semua orang Islam dalam keadaan tunduk masuk. Semua undukkan kepala, tidak menunjukkan kesombongan. Ini akhlak orang Islam. Supaya mereka tahu kemenangan itu datang dari Allah. Dan kemenangan itu sentiasa milik mereka selagi mana mereka diampunkan Allah. Tapi bila mana mereka tidak diampunkan Allah, maka kemenangan akan diragut daripada mereka. Dan orang-orang yang sentiasa memohon keampunan, Allah akan sentiasa tambah kebaikan. Kalau kita sentiasa beristighfar setiap hari, Allah tambah kebaikan-kebaikan kita. Nikmat-nikmatnya yang pelbagai. Bukan sekadar nikmat kemenangan, nikmat kesuburan dan sebagainya. Termasuk nikmat paling besar dan nikmat hidayah. Namun Bani Israel mengubah perkataan, sombong bila masuk. Lalu dalam tempoh yang pertama, pemerintahan Yusha' bin Nun, mereka dibaliki dengan penyakit ta'un. Yang besar yang menyebabkan kematian yang ramai di kalangan mereka. Mereka bukan mati kerana perang, mati kerana ta'un. Dan ta'un ini, kata Nabi SAW, merupakan azab kepada orang kafir dan merupakan rahmat syahid kepada orang Islam. Sebab orang kafir kan cinta hidup, tiba mati mengejut. Maka itu azab pada mereka. Bagi orang beriman pula memang ingin bertemu dengan Allah. Bila orang beriman terkena ta'un, maka ini adalah rahmat Allah Ta'ala pada mereka untuk memberikan syahadah, kesyahidan kepada mereka. Baik, kenapa Allah bawa kisah Bani Israel dengan nikmat-nikmat yang banyak, mereka derhaka? Supaya semua orang tahu, setiap nikmat yang tidak disyukuri dan setiap nikmat tadi yang tidak menjadikan mereka tunduk dan patuh kepada Allah, ada hukum yang menunggu di dunia sebagaimana hukum akhirat yang lebih besar dan lebih dahsyat. Dan siapa pun kena tahu dan maklum, nikmat ini untuk menjadikan kita menambahkan keimanan kita pada Allah. Maka siapa yang kufur dengan nikmat ini, bersedia dengan azab di dunia, dan datang azab akhirat yang lebih dahsyat, yang lebih menakutkan. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.